Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Jumaat 10 Januari 2025 bersama saya Nusila Talaha. Jambatan Muara Lasa sepanjang 2.43 km akhirnya siap dan dibuka kepada orang ramai bermula semalam. Pelancaran awal jambatan itu semalam menandakan era baharu untuk penduduk di sekitar Pulau Bruit dan Daro yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan feri untuk menyeberangi sungai. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Insinyur Aidil Lariwu, jambatan bernilai RM597 juta ini merupakan sebahagian daripada projek Jalan Raya Pesisir dan Jalan Raya Utama Kedua Sarawak yang keseluruhannya bernilai hampir RM12 bilion. Jelasnya, sebanyak 16 buah jambatan besar akan dibina serentak dalam inisiatif untuk meningkatkan sistem jalan raya di kawasan pesisir Sarawak. Langkah Sarawak ini jelas membuktikan Sarawak menggunakan dana alternatif untuk pelaksanaan projek-projek besar tepat dan memberi impak kepada rakyat. Mengikut kaedah konvensional mungkin belum dapat dibuat lagi, walaupun kita mempunyai pendapatan yang bertambah, semakin tahun semakin bertambah banyak, tapi kaedah mempercepatkan pembinaan infrastruktur besar seperti ini adalah menggunakan kaedah alternatif financing. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan majlis pembukaan jambatan tersebut. Beliau turut meminta pihak JKR menambah perkhidmatan feri di Batang Paluh dan Igan bagi menampung pertambahan pengguna jalan raya memandangkan jambatan Muara Lasa sudah dibuka kepada umum. Ketika ini, jambatan Batang Paluh dan jambatan Igan juga sedang giat dibina. Sementara itu, dengan pembukaan jambatan Muara Lasa akan menjadi game changer atau pengubah keadaan bagi penduduk di kawasan Daro, Matu dan Pulau Bruit. Menjelaskan demikian, Adun Daro, Syafi'i Ahmad berkata jambatan itu merupakan jambatan pertama di bawah projek jalan pesisir yang siap dan boleh digunakan. Beliau berharap penduduk mengambil peluang penambahbaikan jaringan perhubungan ini untuk meningkatkan sosioekonomi mereka. Kawasan ini akan menjadi tumpuan orang ramai untuk datang ke sini kerana kita ingat kita mempunyai satu jambatan yang begitu cantik, jambatan punya pemandangan yang begitu menarik. Selepas siapnya jambatan ini, sebuah jalan raya 4 lorong 2 hala bernilai RM220 juta sepanjang 6 km akan dibina untuk memudahkan perhubungan di kawasan Daro, terutama dengan jangkaan pertambahan jumlah kenderaan ke Daro selepas ini. Dalam pada itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS yang juga Adun Smop, Datuk Abdullah Saidul memberitahu keperluan Sarawak untuk menambah sistem perhubungan di pesisir amat penting. Kesungguhan Premier untuk menambah pendapatan dan mengukuh sistem kewangan negeri kebanyakan ke arah untuk membangunkan kawasan luar bandar dan merapatkan jurang keselesaan antara masyarakat bandar dan desa. Beliau juga yakin para nelayan di Pulau Bruit yang menempatkan Persatuan Nelayan Kawasan Terbesar Sarawak akan bersungguh untuk menyumbang kembali kepada kerajaan dalam bentuk proses pembekalan makanan dan sektor pertanian. Kerajaan Persekutuan melalui inisiatif Kesejahteraan Rakyat IKR Madani terus komited dalam membantu dan memberi sokongan kepada rakyat yang memerlukan untuk keluar dari kepompong kemiskinan. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, merangkap Ahli Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang, isu kemiskinan di negara ini amat relatif dan kadar kemiskinan di negara ini sentiasa berubah berikutan pelbagai faktor. Namun begitu, sebanyak 429 program melalui IKR Madani telah dilaksanakan di seluruh negara pada tahun lepas, memberi fokus terhadap 3 program utama iaitu Didik Kasih, Usaha Kasih dan IK4U yang memberi penekanan terhadap aspek pendidikan, keusahawanan, kebajikan serta kesihatan kepada kumpulan sasar. 3 program dia sebenarnya bukan Didik Madani ni salah satu. Dia ada program ICU Kasih, Usaha Kasih. Yang ni lebih kepada berorientasikan program pembangunan ekonomi, contohnya keusahawanan, latihan keusahawanan, modal keusahawanan, yang tu yang di bawah U Kasih. Dan satu lagi IK4U, yang ni disebut program inisiatif bersama rakan strategik dari sudut kebajikan dan juga kesihatan.
Datuk Rubiah Wang berkata demikian selepas menyempurnakan program didik kasih madani bantuan peranti madani Permai di kampus UiTM Cawangan Sarawak semalam. Seramai 15 orang pelajar terpilih telah menerima sumbangan berbentuk komputer riba menerusi kerjasama strategik di antara Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak, Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak dan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Kementerian Pertahanan Malaysia telah meningkatkan peruntukan bantuan perumahan bagi veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM kepada RM7.24 juta untuk tahun ini. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Major Jeneral Datuk Semaun Marzuki berkata, dengan penambahan peruntukan tersebut, pihaknya menyasarkan 50 permohonan bagi program Bina Baharu dan 200 permohonan bagi program Baik Pulih pada tahun ini. Tahun lepas peruntukan yang disediakan untuk tujuan yang sama adalah sebanyak RM6.18 juta. Di Sarawak, 6 permohonan program Bina Baharu telah diluluskan tahun lepas bersama 43 permohonan untuk program Baik Pulih. Major Jeneral Datuk Semaun menyatakan demikian pada majlis perasmian 3 buah rumah bina baharu di bawah inisiatif Perumahan Veteran ATM di Duri Bangat, Betong, Kuala Tatau dan Kampung Jepak di Bintulu. Beliau memaklumkan kos keseluruhan untuk sebuah rumah bina baharu di Sarawak adalah RM85,000. Kerajaan memperuntukkan RM65,000 manakala Kementerian Keuangan melalui Syarikat Perumahan Negara Berhad menyediakan subsidi sebanyak RM20,000 bagi setiap rumah yang dibina. Kolaborasi antara ibu bapa dan guru amat penting dalam membantu pembangunan pendidikan anak. Adun Bukit Bangunan Dato' Mong Dagang berkata, pembangunan anak-anak dalam aspek pendidikan bukanlah dijalankan di sekolah sahaja. Sebaliknya, bermula dari rumah dengan bimbingan ibu bapa. Ujarnya, sekolah merupakan medan yang mengasah dan membangunkan bakat dan kebolehan anak yang mana sudah dikenal pasti sejak dari rumah lagi. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SK Kem Pakit Seri Aman. Dalam majlis yang sama, Dato' Mong turut mengumumkan sumbangan dana RM10,000 kepada PIBG SK Kem Pakit untuk pembangunan pendidikan sekolah berkenaan. Pihak Lembaga Air Kawasan Utara Laku, khasnya Loji Rawatan Air Lambir, disarankan untuk mewujudkan alat pengesan kebocoran klorin digital agar sebarang kejadian tidak diingini dapat diketahui dengan lebih awal. Menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Lopeng, Timbalan Penguasa Bomba Muhammad Hamdani Madun, kebocoran gas klorin ini amat berbahaya berikutan banyak rumah dan kampung berhampiran loji rawatan air berkenaan. Dalam pada itu, Perkakas Kecemasan Gas atau Hazmat Bomba di bawah Pasukan Bomba dan Penyelamat Bintulu yang mengambil masa untuk sampai ke Miri sekira berlaku kebocoran. Daripada UN number 1017 tu, kalau betul-betul berlaku kebocoran, jarak untuk kita buat coding ataupun red zone paling tidak 3.5 km. So rumah ataupun kampung-kampung yang terdekat situ dalam lingkungan 1 km dah ada kampung dah. Beliau bercakap dalam sidang media selepas latihan kebocoran gas klorin anjuran Laku di Lambir, Miri. Pihak Laku mengadakan simulasi berkenaan dengan melibatkan pelbagai agensi dan ketua-ketua kaum yang berdekatan kawasan loji berkenaan. Di sini tidak tahu yang sebenarnya, tidak tahu apa yang masalah kalau ada real insiden macam ini yang macam leak klorin ini. Kalau dapat extend pergi orang kampung macam disaster dan macam antara insiden, apa perlu kita buat. Di antara bahan digunakan dalam proses rawatan air ialah klorin dan berkemungkinan menyebabkan kemalangan besar yang menjejaskan tapak industri dan persekitaran jika berlaku kebocoran. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.